Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kepada kaedah ke-9 daripada buku Qawaid Dakwah Ilallah, iaitu kaedah-kaedah berdakwah ke jalan Allah. Di kaedah ke-9 ni lebih kepada memilih unsur-unsur yang menguatkan dakwah. Apa tajuknya? Tajuknya adalah lapangan dakwah itu luas, maka pilihlah yang terbaik orang yang akan menerima seruan dakwah tu. Bunyi dia pelik sikit kan? Memilih orang yang terbaik, memilih madu'u untuk menerima seruan dakwah. Jadi kita boleh pilih ke madu'u kita sebenarnya? Sebenarnya dakwah itu hak semua. Dakwah itu milik semua, untuk semua orang. Tapi bila kita memilih ni, mestilah ada sebabnya. Ada sebab kita tengah belajar tentang kaedah kan. Kaedah ni ada digunakan pada masanya, pada konteksnya. Jadi kaedah ke-9 ni ada konteksnya. Apa konteks dia? Kita memilih madu'u sesuai dengan fasa dalam dakwah. Kita memilih yang terbaik sesuai dengan fasa yang kita sedang lalui. Okey. InsyaAllah nanti kita akan relate kepada sirah Rasulullah SAW. Jadi Dr. Amam Said pada permulaan bab ni ada menyentuh bila kita baru bermula, terutama orang yang baru memulakan usaha dakwah. Biasanya dalam fasa permulaan ni, fasa membina ni, kita akan berhadapan banyak cabaran, betul? Kita pernah belajar dulu. Banyak cabaran kiri, kanan, depan, belakang dan sebagainya. Dan nak tak nak kita perlu menguatkan diri, menyediakan diri. Jadi pada waktu ini kita perlu memilih orang-orang yang bakal menerima dakwah kita tu, orang-orang yang dapat menguatkan dakwah kita tu sendiri. Betul tak? Dan kita running out of time. Macam itulah lebih kurang kan bahasa orang putih dia. Kita nak menggunakan masa secara optimum. Jadi kita perlu mengumpul orang-orang secara menggunakan masa dengan baik, mengumpul sebanyak mungkin orang untuk meneruskan dakwah ni ke fasa-fasa seterusnya. Fasa-fasa yang terus akan berkembang dan meningkat. Jadi Dr. Amam Said menyebut bila kita nak memulakan dakwah, terutama dalam fasa mengasas, merangka establishment dakwah tu, kita perlu memilih unsur-unsur yang kuat. Unsur-unsur yang soleh kita panggil, yang kalau kita panggil dalam bahasa kita ni asli lah. Yang asli, bukan tipu-tipu, bukan fake. Jadi Dr. Amam Said membuat satu suggestion kat sini, cadangan untuk kita memulakan daripada mana ke mana untuk memudahkan kita mencapai objektif tadi. Jadi dekat sini ada 6. Dr. Amam Said bagi 6. Yang pertama adalah memulakan dakwah dengan orang-orang yang terdekat dulu sebelum yang jauh. Ini semua orang tahulah. Rasulullah SAW sendiri dalam fasa dakwah baginda, turun ayat Al-Quran yang menyuruh Rasulullah SAW memberi peringatan kepada ahli keluarganya dulu, kaum kerabatnya dulu. Maka orang-orang pertama yang kita lihat menerima dakwah Rasulullah SAW adalah keluarga baginda, orang-orang terdekat, kawan rapat kan? Jadi apa hikmahnya? Sebab orang-orang yang terdekat ni adalah orang yang kita kenal, orang yang kita faham kehidupan dia, orang yang kita nampak dia punya struggle, orang yang kita tahu nak serve dia macam mana. Jadi bila kita tahu, kita senang nak approach orang yang paling dekat dengan kita ni. Dan orang yang paling dekat dengan kita juga adalah orang yang melihat dakwah kita, melihat peribadi kita. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah kepada orang jauh dulu, tapi mengabaikan orang-orang yang dekat, kita bimbang
ia boleh menjadi fitnah. Kan? Kita seakan-akan mengabaikan orang yang paling dekat demi menjaga orang-orang yang jauh. Jadi perkara itu boleh membuatkan satu fitnah kepada pendakwa itu sendiri. Dan keluarga kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, kawan-kawan rapat kita adalah di bawah tanggungjawab kita, sebab kita paling dekat kan. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan, menjaga maslahah. Dan apabila seorang dai tidak melakukan ini kepada orang-orang terdekat, dan dia lebih menumpukan kepada orang-orang yang jauh, ini tak kena lah kan. Tak kena dari sudut keutamaan. Tidak memberi keutamaan pada yang utama. Beri bahasa Melayu dia sebut apa? Bayi di dakapan. Tak ingat lah macam mana beri bahasa tu. Dia pergi menyusu kera di hutan. Anak di rumah ditinggalkan. Sangatlah tak masuk akal dan tak kena kan. Jadi bila kita berdakwah kepada ahli keluarga, kepada orang terdekat, itu juga adalah salah satu penguat yang paling utama. Sebab apa? Sebab kita dapat tengok Rasulullah SAW sendiri, apabila Rasulullah telah menyampaikan kepada ahli keluarganya yang terdekat, rakan-rakannya, sahabat-sahabatnya, kita dapat lihat tak ada siapa boleh mengganggu ataupun boleh mengeluarkan klaim yang Rasulullah tak sampaikan apa-apa pun pada aku. Kan? Tak ada orang boleh kacau daripada ahli keluarga yang terdekat. Itu antara keutamaan-keutamaan yang mana kita boleh nampak. Yang kedua, cadangan kedua daripada Dr. Hamam Said adalah kita mulakan dakwah kepada anak-anak muda sebelum orang-orang tua. Ini bukanlah nak mengabaikan orang-orang yang dewasa ataupun tua. Cuma dekat sini kita mahu memilih unsur yang apa tadi? Unsur yang kuat, unsur yang soleh. Jadi dekat sini apa kekuatan anak muda? Kekuatan anak muda dalam dakwah adalah anak muda ni senang didekati. Senang kita sampaikan sesuatu sebab fikiran dia sangat tak berkecamuk, tak bercampur sangat dengan benda-benda lain. Kalau dengan orang tua, mengambil masa yang panjang untuk kita nak sampaikan, untuk kita nak terangkan, untuk kita nak menarik kepada persetujuan ataupun persefahaman. Anak muda mudah. Dia baru mahu menerima sesuatu. Jadi boleh kita susun dengan baik. Jadi anak muda juga adalah anak muda yang memiliki wawasan, memiliki tenaga yang banyak. Jadi apabila anak-anak muda yang soleh, anak-anak muda ni bersedia menerima dakwah, mereka inilah yang akan bersemangat meneruskan dakwah itu. Jadi kata Dr. Hamam Said, mengutamakan dakwah kepada orang muda sebenarnya adalah mengutamakan juga dakwah kepada masa depan, sebab yang akan meneruskan, yang akan menjadi pemimpin masa depan adalah siapa? Anak-anak muda kan. Sampai bila pendakwah, contohnya kalau saya sendiri umur 50, sampai bila kan kita boleh meneruskan lagi? Jadi kita kena ada pelapis. Inilah yang kita panggil sebagai mengutamakan dakwah kepada anak muda. Okey. Yang ketiga adalah mengutamakan dakwah ataupun berdakwah kepada orang yang tawaduk, rendah diri, berbanding orang yang sombong dan takabur. Sebab orang yang tawaduk ni dia sedar diri. Dia penilaian dalam diri dia tu seimbang, sejahtera. Jadi bila kita menyampaikan satu yang benar dan dapat diterima akal, diterima oleh hati, mudah diterima dan mudah pula melekat dalam hati dia. Tawaduk ni apa? Bab kata Hamka, tawaduk ni adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi orang yang tawaduk ni, dia tahu kebenaran tu di mana.
Bila dia mendengar, dia boleh relate, dia boleh internalize. Tapi orang yang sombong dan takabur, dia selalu pandang rendah pada kebenaran. Walaupun dia tahu kebenaran itu kebenaran, tapi disebabkan kesombongan dan ketakuran, dia memandang rendah, memilih untuk memandang rendah. Jadi mengambil masa yang lama untuk memecahkan ketakburan tu kan. Benteng ketakburan tu. Kat sini kita panggil benteng lah, sebab dia menghalang seseorang daripada kebenaran. Orang yang tawaduk tak ada benteng tu, jadi mudah. Okey, macam kita lihat juga dalam dakwah Rasulullah SAW, yang mula-mula menerima dakwah adalah orang-orang seperti Abu Bakar, orang seperti Khadijah, Uthman kan, Ali radhiyallahu an. Orang yang susah menerima tu siapa? Abu Jahal kan. Seperti orang-orang seperti itu. Okey, kita boleh lihat sendiri, setiap cadangan-cadangan yang diberi ni ada kaitan dengan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa tadi? 4. Yang keempat adalah berdakwah kepada orang yang berilmu sebelum orang yang buta huruf. Ada banyak sebab. Sebab orang, antara sebab-sebabnya adalah orang berilmu ni orang yang cerdik pandai, yang boleh menilai, menimbang, berfikir, berbahas. Dan dia bukan berbahas dengan pendakwah saja, dia berbahas dengan orang lain juga. Jadi bila kita berdakwah, kita menyampaikan, benda yang kita sampaikan tu pun akan disampaikan kepada orang lain dalam perbahasan dia kan. Dalam cara dia berfikir, cara dia menulis. Dan pendapat orang-orang yang berilmu ni biasanya didengar oleh orang. Dia ada pengaruh tersendiri, circle of influence dia. Ada orang-orang yang mendengar cakap dia. Jadi kalau orang yang berilmu ni menerima dakwah, dia ada circle of influence. Jadi dakwah tu mudah tersebar. Dan masyarakat juga, ataupun masyarakat yang mungkin kita sebut sebagai buta huruf, mungkin sekarang tak ada ataupun kurang, ataupun mungkin yang tidak mencapai tahap ilmunya pun akan melihat orang-orang sebegini sebagai pengaruh dia, sebagai contoh teladan. Okey. Dan orang-orang seperti ini juga adalah orang yang menerima ataupun orang yang mendengar, melihat, menimbang untuk mencari kebenaran. Bukan untuk sekadar penglipur lara ataupun sebagainya. Itu antara kelebihan berdakwah dengan orang yang memiliki ilmu. Kat sini suka untuk kita bawa satu contoh daripada zaman Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam. Yang mana kita boleh lihat para pesihir tu, tukang sihir yang Firaun panggil untuk defend diri dia, untuk lawan Nabi Musa, melempar tongkat-tongkat menjadi ular. Para penyihir ni mereka memiliki ilmu tentang sihir. Mereka boleh bezakan sihir itu apa, yang bukan sihir itu apa. Jadi tongkat yang Nabi Musa AS lemparkan menjadi ular yang sebenar. Dan mereka tahu ini bukan sihir. Dan bukan juga daripada kudrat seorang manusia biasa. Pastilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan ilmu ahli sihir ni, mereka terus beriman pada waktu tu juga. Terus sujud, terus mengeluarkan statement, kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Okay. Itu antara kekuatan ilmu, menjadikan manusia boleh melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Okey. Seterusnya adalah mendahulukan dakwah kepada orang yang belum memiliki intimak berbanding orang yang telah memiliki intimak. Intimak ni apa? Intimak ni subscription yang kita panggil, keahlian. Dia dah ada ahli kepada mana-mana fikrah. Contohnya dia ni ahli kepada fikrah komunis ataupun ahli kepada fikrah sekian. Jadi bila kita nak berdakwah kepada dia from zero, it takes some time. Kita perlu membina foundation dia kan, sampailah boleh membina pemahaman yang kukuh. Tapi orang yang tak ada intimak atau keahlian kepada mana-mana
kumpulan, parti ataupun pemikiran, kita mudah untuk menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan. Ini dari sudut penggunaan masa, penggunaan tenaga. Dan tapi itu bukanlah satu-satunya, itu bukanlah kita nak cakap kita tak perlu ataupun kita akan abaikan orang-orang yang memiliki iktimak. Tidak. Tetapi dekat sini kita mengutamakan yang utama. Yang lain tu kita akan buat juga, tapi memerlukan rancangan dan rangka strategi yang teliti. Okay. Yang terakhir adalah mengutamakan dakwah kepada rakan sekerja. Menarik kan? Diletakkan rakan sekerja tu dalam golongan yang ke-6. Berdakwah kepada rakan sekerja ni, sebab rakan sekerja ni orang yang kita jumpa setiap hari, orang yang tengok kita punya akhlak, orang yang boleh cakap lah kalau orang tanyakan dia tu macam mana. Oh, dia ni macam ni, aku tahu dia ni kalau buat kerja betul. Jadi itu saja dah dakwah dari sudut perangai akhlak. Lagi-lagi apabila dia menyampaikan fikiran dia kepada rakan sekerja dia, lagi mudah diterima. Dan rakan sekerja ni dia ada satu common cara berfikir banding dengan orang yang bukan rakan sekerja dia. Contoh, Dr. Ahmad saya ada sebut, seorang doktor lebih mudah berdakwah kepada para doktor berbanding seorang guru hendak berdakwah kepada para doktor. Sebab doktor ni boleh faham macam mana doktor ni berfikir kan. Kalau cikgu, dia berdakwah dengan cikgu-cikgu sebab dia tahu macam mana cikgu-cikgu ni berfikir. So dia macam menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu adalah satu kekuatan. Dan kita menggunakan kekuatan tu untuk kepentingan dakwah. Tapi Dr. Ahmad Said mengingatkan daripada 6 golongan ni ataupun 6 keutamaan untuk dakwah ni, dia bukanlah satu benda yang fix. Dia hanya mengikut kesesuaian keperluan dakwah. Sebab dakwah ni ada macam-macam peringkat kan. Ada peringkat yang peringkat permulaan, ada peringkat yang kita dah sampai kepada masyarakat, ada yang akan sampai peringkat kepada kita masuk dalam kerajaan, menubuhkan negara dan sebagainya. Peringkat demi peringkat yang akan semakin meninggi. Seperti mana dakwah Rasulullah SAW juga, daripada dakwah secara dakwah permulaan ni dakwah secara rahsia, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian dakwah ke Madinah dan seterusnya dan sehingga menjadi khilafah kan. Menaungi negara-negara umat Islam. Jadi pada setiap fasa tu dia ada marhalah dia. Marhalah ni kita panggil tahap dia lah. Dan setiap marhalah, setiap tahap itu ada tuntutannya kan. Ada tuntutan seperti apa? Tuntutan pemikiran contohnya, tuntutan pendidikan, tuntutan kekuatan ekonomi, tuntutan akta undang-undang politik kan. Kita memerlukan orang-orang yang boleh berbicara di parlimen, berbahas. Itu lebih tinggi. Jadi setiap tahap-tahap yang berbeza ni ada tuntutan dia. Dan setiap tuntutan itu ada orang dia, rijal dia, orang yang layak untuk melaksanakan tanggungjawab tu. Jadi seorang da'i apabila berdakwah, dia kena melihat kepada fasa marhalah yang dia tengah lalui. Kena menyusun strategi. Seperti mana Rasulullah SAW apabila mahu melonjakkan dakwah kepada dakwah secara terbuka, Rasulullah SAW berdoa, berilah hidayah antara Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal kan. Siapa yang Allah makbulkan? Umar Al-Khattab. Jadi dengan Islamnya seorang Umar yang memang dah ada kredibiliti dalam masyarakat, dia adalah satu pintu yang membezakan antara dakwah secara rahsia dan dakwah secara terang-terangan. Begitu juga Dr. Ahmad Said memberikan contoh penghantaran Mus'ab bin Umair kepada Madinah
untuk menyampaikan seruan dakwah itu sudah sampai kepada tahap dakwah tu kepada negara. Mus'ab ni pandai bercakap. Dia pandai menjadi juru bicara kepada Rasulullah SAW, menyampaikan agama Islam kepada Madinah sebelum umat Islam pergi ke Madinah. Itu rijal dia. Jadi kita kena melihat dakwah kita ni dekat level mana. Kalau kita level untuk keluarga kita dahulu, kita dahulukan dia macam mana, untuk apa, objektif apa. Bila kita berfikir secara objektif, secara tersusun, insya-Allah lebih mudah untuk dakwah tu mencapai tujuannya dan lebih mudah untuk kita berpindah kepada fasa-fasa seterusnya. InsyaAllah semoga kaedah ke-9 ni dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dalam dakwah ni sehingga nafas terakhir kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.